Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Hari ini seperti biasa kita akan teruskan lagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Baik, untuk tahun 6 ini kita akan teruskan lagi dengan pelajaran nombor 22 iaitu jagalah harta benda awam. Seperti yang kita tahu, ini adalah satu tajuk di bawah bidang adab ataupun akhlak. Baik, jadi kita akan belajar di sini berkenaan dengan cara-cara kita beradab terhadap harta benda awam. Dan sebelum itu, murid-murid juga perlu tahu apakah jenis contoh harta benda awam yang terdapat di sekeliling kita. Baik, buku teks muka surat 189. Kita mulakan dengan halaman ini yang menunjukkan satu contoh, kita kata kawasan yang mengandungi pelbagai harta benda awam. Baik, kalau kita lihat di sini ada perhentian bas, sekolah, pondok telefon, masjid, taman permainan, dan banyak lagi kawasan-kawasan atau tempat yang merupakan harta benda awam. Baik, mari kita baca pantun yang disediakan di sini. Harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Baik, kalau daripada pantun di sini kita boleh tahu bahawa harta benda awam itu bermaksud harta yang dimiliki secara bersama. Maksudnya bukan kita punya seorang, tetapi dimiliki oleh semua orang yang berada di situ. Dan cara-cara kita menggunakan harta benda awam ialah perlulah kita cermat. Maksudnya gunakan pada kadar yang diperlukan sahaja, tidak membazir. Dan juga antara perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan pada harta benda awam ialah jangan melakukan perbuatan vandalisme, iaitu merosakkan, menconteng, mencacatkan harta tersebut. Dan apa yang perlu kita lakukan antaranya bertimbang rasa. Maksudnya kita menggunakan harta benda awam dengan cara yang wajar. Baik, sebelum kita teruskan, cuba murid-murid fikirkan, apakah agaknya lagi harta benda awam yang terdapat di sekeliling kita selain daripada apa yang kita telah bacakan di sini? Cuba fikirkan sepanjang pelajaran kita hari ini. Baik, mari kita berpindah ke muka surat 190. Baik, di sini dinyatakan apakah adab-adab terhadap harta benda awam. Baik, kita lihat contoh di atas ni. Di sini ditunjukkan gambar pondok telefon. Tapi kita sekarang tiada sudah pondok telefon ini kan. Jarang sangat kita jumpa. Baik. Yang pertama adabnya ialah menggunakan harta awam dengan cermat. Maksud cermat ini dengan cara yang betul. Dengan cara yang sepatutnya. Maksudnya jangan kita gunakan dengan cara yang bersalahan dengan cara yang sepatutnya. Contohnya kalau pondok telefon itu kita gunakan untuk menghubungi seseorang. Jangan pula kita gunakan untuk memukul ataupun kita gunakan untuk bermain dan sebagainya. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contoh di sini gambar perpustakaan. Jadi bila kita gunakan perpustakaan, yang mana perpustakaan ini dimiliki bersama-sama. Kita boleh datang, orang lain boleh datang untuk membaca buku di sana. Jadi walau bagaimanapun kita perlu patuh dengan peraturannya. Contohnya apa? Contohnya buku-buku yang ingin dipinjam perlu direkodkan. Tidak boleh kita terus ambil bawa pulang. Itu contoh. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Ini sangat penting. Sebagai contoh yang dilihat dalam gambar ini, iaitu tempat meletak kenderaan. Kita semua tahu tempat meletak kenderaan merupakan salah satu harta benda awam. Bukan milik kita seorang, tetapi dimiliki secara bersama. Jadi sebagai contoh gambar di sini, tempat letak kereta ini telah disalahguna dengan meletakkan basikal. Sepatutnya tempat letak kereta hanya tempat untuk kereta. Sementara basikal boleh diletakkan di tempat yang telah disediakan. Jadi kalau kita masih buat begitu juga, itu tandanya kita tidak bertimbang rasa. Kita pentingkan diri sendiri. Itu adalah cara yang salah. Begitu juga
Kalau tempat letak kereta sekalipun ada tempat yang khusus untuk orang-orang yang kelainan upaya. Disediakan tempat mereka tetapi diambil pula, disalahguna oleh orang yang sempurna, orang yang tidak ada masalah, tidak ada masalah kecacatan dan sebagainya, dia guna juga. Jadi itu adalah sikap yang tidak bertimbang rasa. Baik, yang keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Ya, contoh di sini buku teks. Murid-murid akan dia mendapat buku teks, pinjaman buku teks daripada pihak sekolah atau kerajaan. Jadi, buku yang kita dapat itu bukan milik kita, tetapi kita pinjam dan akan datang adik-adik kita pula yang akan menggunakannya. Jadi, sekiranya buku itu rosak ataupun mungkin ada kecacatan padanya, maka kita bertanggungjawab untuk membaikinya ataupun merawatnya supaya ia menjadi lebih baik. Itu tanggungjawab kita. Baik, seterusnya yang terakhir ialah tidak membazir. Contoh kalau datang masjid, ya memanglah ada air yang banyak, tetapi itu bukan bermaksud kita boleh menggunakan air itu dengan sewenang-wenangnya. Perlu guna untuk keperluan sahaja. Jadi jangan pula kita menggunakan air di masjid itu secara kita kata secara boros ataupun membazir. Itu adalah perkara yang salah. Jadi adab-adab ini perlu kita jaga. Baik, jadi sampai sini dahulu untuk bahagian kita yang pertama.